إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي راديو إيكيم. Kuala Terengganu 100.2 IKIM FM, inspirasi utama anda. Di pasar dia memang siapkan dululah benda itulah benda inilah. Orang anggap berlapan kan? Orang anggap pesimis contohnya kan. Apa mulut cerongkang ni kan contohnya dia. Dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan itu. Tadi sebut tadi Fausal berfungsi, iaitu rukun 5 perkara sebelum iman jadi bangunan. Nabi ajar, iaitu hidup sebelum mati, hayat dekat qabla mati. Security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan pelbagai pengalaman sama ada kalangan semua kalangan kita. Berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah. Perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Itu maknanya betapa tinggi dan jauhnya untuk mendaki naik ke atas. Dan cuba bayang ya, Jabal Thur mengajar banyak benda. Saya rasa mungkin surah kita depan ni agak cerita Jabal Thur saja ya. Sebab di antara kalau kita tengok pun tema Bye. Assalamualaikum. Dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillah, fiqatan وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه mengerjakan umrah dan
Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pemasaran dan promosi grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pemasaran yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 9 Februari 2024. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6259 atau layari www.ikim.gov.my. Dah tukar ke? Apa yang dah tukar tu? Yelah, dah tukar ke belum ni? Ya Allah, tukar apa pula ni? Aduh, katanya ni nama dah tukar. Lain pun dah baru. Kata ada lagi nak tukar tahun ni. Macam mana pula gayanya, ofernya ni? Oh, logo baru IKIM FM ya? Sabarlah, nak tukar lah ni. Nak tahu macam mana logo IKIM FM nanti? Tunggu Jumaat ini, 2 Februari 2024. Pra-pelancaran menerusi segmen Inspirasi Pagi, jam 9.30 pagi. Ditunggu ya? Oh, okey. Ini pasti terbaik ni. Semestinya di IKIM FM, Inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Sekarang Bunda mau dengar suara kamu. Aduh, terlalu tinggilah. Rendah lagi. Rendah lagi. Rendah lagi? Boleh. Dapatkan kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Nikmati kadar promosi dari sekarang hingga 31 Mac. Info lanjut layari www.bankislam.com. Bagus sekali. Lahad Datu 107.3 FM. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jamik Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Mereka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin.
Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak. Karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembaran Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda alhamdulillah. Untuk petang ini bersama saya Mona Jasman dan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama inspirasi untuk Kembaran Inspirasi IKIM FM untuk petang ini, untuk jam kedua kita akan bersama alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di rancangan Persona di Zahra. Dan untuk Persona di Zahra pada petang ini bersama para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini untuk petang ini alhamdulillah bersama Fadhil Ustaz ada di talian pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Terima kasih masih meluangkan masa untuk Persona Zahra pada petang ini. Sibuk macam mana pun. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih lagi bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita lagi ada 201 Asma'un Nabi yang kita nak bincangkan. Mungkin untuk petang ini ada satu lagi nama Nabi yang kita nak bincangkan bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Dirahmati Allah, Dijenati Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, saudara-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya kita menyambung kembali Persona di Zahra. Dan pada petang ini kita kongsikan nama seterusnya, iaitu gelaran nama Nabi SAW, iaitu Uhid ataupun Ahyad. Jadi Nabi SAW ada 201 gelaran, ada berada di hadapan dinding depan sekali makam Nabi SAW. Dan tema kita pada tahun ini adalah gelaran ataupun nama-nama Nabi SAW, dan kita boleh nak memahami kehidupan kita, kekeluargaan, dan bagaimana tentang kemanusiaan, semuanya itu melalui
pemahaman kita, maknanya, dan juga maknanya apa yang ada pada nama-nama Nabi SAW. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Nama Nabi seterusnya yang kita kongsikan pada petang pagi ini adalah ahyad ataupun uhid, yang bermaksud yang pintar. Okey, yang pintar. Jadi maknanya kalau kita lihat maknanya syarat seorang nabi ataupun seorang rasul tu, dia ada 4 dia punya sifat dia. Pada benda ni wajib kena ada. Kan? Yang pertamanya, nabi itu dia sifatnya siddiq, itu benar. Yang keduanya, dia adalah amanah. Kan? Kemudian dia adalah fatanah ni cerdik. Dan yang keempat adalah tabligh adalah menyampaikan. Jadi kalau kita bicara mengenai sifat-sifat Nabi SAW atau sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam secara keseluruhan, dia ada 4 ciri-ciri dia. Dan salah satu ciri dia adalah cerdik. Kan? Disebut juga sebagai ahyad ataupun uhid, maknanya pintar. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian, jom mari kita mulakan perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini dengan kita bincangkan apa itu pandai, apa itu cerdik, dan apa itu bijaksana. Jadi banyak apa itu pandai, apa itu cerdik, dan apa itu bijaksana. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita pergi pada yang pertama, apa itu pandai. Pandai ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang belajar. Jadi sesiapa yang belajar, tak kisahlah sama ada dia formal ke ataupun dia tidak formal, dia belajar, dia akan Allah kurniakan kepandaian. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala maknanya menggalakkan untuk kita ni meningkatkan ilmu. Kita memerhati, Allah suruh kita perhatikan mana alam, perhatikan diri kita sendiri. Kemudian disuruh kita untuk belajar ilmu. Sebab Allah kata, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita untuk sentiasa meningkatkan ilmu. Apa kata Nabi? Utlubul ilma minal faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, sama lelaki ataupun perempuan. Dan dalam kata-kata hukama ada menyatakan utlubul ilma, maknanya walau bisin, sekalipun sampai ke negeri Cina. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tutuplah ilmu itu daripada buayan sampai ke liang lahat. Dan sebab itulah kalau kita lihat dunia keilmuan dalam Islam, akhirnya umat Islam yang berilmu itu dia cukup luar biasa kemampuan pandainya. Pandainya dengan belajar. Ayat pertama yang diturunkan, Iqra, bacalah kamu. Mana disuruh kita belajar, disuruh kita maknanya belajar daripada guru, daripada alam dan sebagainya. Dan sebab itu kalau kita lihat, universiti pertama di dunia adalah milik orang Islam, Universiti Al-Azhar. Ketika orang-orang barat sekolah pun macam tak ada universiti pun tak ada, orang Islam telah ada universiti. Universiti Al-Azhar adalah universiti paling tua di dunia. Begitu juga dengan universiti orang perempuan pertama di dunia adalah milik orang Islam. Sebab dalam hadis disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu maknanya perlu bagi orang muslim, lelaki dan perempuan. Di mana di Uzbekistan, kalau kita di Uzbekistan ada satu universiti orang perempuan, maknanya pertama kali ditubuhkan, juga milik orang Islam. Anak ceritanya orang Islam disuruh kita ni untuk sentiasa meningkatkan keilmuan kita, suruh kita belajar supaya kita dapat melepaskan diri kita daripada kejahilan. So jahil ni maknanya kalau dalam bahasa mungkin Melayu dia nak senang faham dia macam tidak pandai ataupun bodoh lah kan, maaf saya sebut tapi tidak pandai lah Lawan tidak pandai kena ada ilmu. Orang berilmu tu maknanya dia adalah orang yang belajar. Jadi orang yang belajar dia adalah orang yang pandai. Dan maknanya belum tentu kita pandai satu bidang, kita pandai pada semua bidang. Bidang-bidang keilmuan ini juga banyak. So, maksudnya kita disuruh untuk sentiasa meningkatkan keilmuan kita untuk kita maksudnya sampai boleh melepaskan diri kita daripada kejahilan. Okey. Yang keduanya, apakah maksud cerdik? Kita bincang ni pandai, kita bincang mengenai cerdik. Cerdik ni apabila seseorang itu ada pengalaman. Maknanya pengalaman yang ada bagi dia menjadikan dia itu cerdik.
Sebab itu kalau kita lihat, galakkan untuk ada pengalaman ni juga dalam Islam. Disuruh kita berjalan. Kan? Afalam yasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Kamu berjalan di muka bumi ini. Perhatikanlah. Tengoklah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum daripada kamu. Disuruh kita memerhatikan, berjalan, ada pengalaman. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa man amila bima alima awrathahullahu bihil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang maknanya ada mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan dia ilmu yang dia tidak tahu. Kalau ada pengalaman, seorang ada pengalaman, dia pun maknanya ada pengalaman, banyakkan pengalaman, berkecimpung secara langsung dengan alam ini, dengan apa yang ada sekelilingnya, maka dia disebut sebagai orang yang ada pengalaman. Ada orang yang ada pengalaman ni maknanya orang yang cerdik. Belum tentu orang pandai itu cerdik. Ada orang yang pandai belajar ilmu berniaga, macam-macam teori dia belajar dan dia boleh mengupas ilmu perniagaan itu sangat bagus. Tapi dia tidak ada pengalaman, belum tentu dia boleh berjaya berniaga. Kan? Sebab maknanya pengalaman berniaga tu ada orang yang daripada kecil tak sekolah pandai, tak sekolah tinggi-tinggi, tapi dia lama maknanya ada pengalaman berniaga. Bermula daripada jual goreng pisang lah, jual lah apalah nasi lemak sampai akhirnya berjaya. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman, dia cerdik. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Belum tentu orang cerdik itu pandai. Maknanya walaupun dia faham satu benda, tapi dia tak boleh nak mengolah dari sudut ilmunya itu kalau dia tidak belajar. Itu beza apa itu pandai, apa itu cerdik. Dan kemudian ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, gabungan di antara pandai dan cerdik itulah yang kita sebut sebagai bijaksana. So kebijaksanaan ni apa? Kebijaksanaan ni apabila dia ni maknanya dia mempunyai pengalaman dan mempunyai ilmu. Dan kalau kita lihat hadis Nabi SAW, kita lihat ayat Quran, kita akan jumpa bahawa kedua-dua ni Allah suruh kita tingkatkan. Allah suruh kita tingkatkan ilmu, Allah suruh kita tingkatkan pengalaman. Sebab gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan orang yang ada kebijaksanaan, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan kebijaksanaan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahkan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan itu, maka Allah akan mengurniakannya kebaikan yang banyak. Di mananya bagaimanakah orang yang bijak itu? Orang yang bijaksana adalah gabungan orang yang ada ilmu, kemudian dia berkecimpung secara langsung, dia ada bijak, dia ada cerdik. Gabungan cerdik dan bijaksana, itulah orang yang pandai. Jadi kita bincang nama Nabi yang bawa sepintar, uhid ataupun ahya. Kita nak tengok dulu, telusuri macam mana nak membentuk satu kepintaran, kepandaian dan kecerdikan. Dan selepas ini kita bertindak sebentar. Sebab hari nanti kita akan kongsikan setinggi-tinggi kebijaksanaan. Apa itu pandai, dia belajar. Apa itu cerdik, dan ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah mana orang yang bijak. Itu Allah sebut orang yang bijaksana, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak. Dan nanti kita akan bincangkan apakah setinggi-tinggi kebijaksanaan itu. Kita berhenti rehat sebentar, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama anda, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM, di YouTube Ikim Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook Ikim FM. Seseorang yang pernah meminjam ataupun yang meminjam atau berhutang untuk membayar dan juga melaksanakan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebaliknya, jika diniatkan pada awal pinjaman lagi untuk dia menyusahkan, maka
akan disusahkan dan dia tidak akan mampu untuk membayar hutang dan juga pinjaman tersebut. Karena itu niat yang baik. Moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Karena orang yang mana memudahkan urusan orang yang lain, seperti mana peminjam, pemiutang memberikan kepada kita harta miliknya untuk kita pinjam, bermaksud dia telah memberikan keyakinan agar kita ini memberikan kembali apa yang telah dia laksanakan. Moga kita melaksanakan kembali apa yang telah dia niat baikkan kepada kita. Negeri Sembilan 102.7. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini, bersama kembali inspirasi untuk rancangan Pesona di Zahra. Dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita membincangkan kembali bersama Asma'un Nabi. Nabi untuk petang ini Uhaid atau Ahyad. Ada yang menyatakan Ustaz di FB Live Ikim FM, nama anak saya Ahyad. Nama saya namakan selepas hari-hari dengar nasyid Ustaz Asma'un Nabi, katanya. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan ada yang lagi yang kata selepas kita dengar barulah kita tahu tentang nama-nama Nabi ni. Ada dalam tauhid, teringat masa belajar kelas tauhid dulu. Alhamdulillah ulang kaji pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan tadi bersama Ustaz Muhammad Abdullah Amin, kita dah tahu apa bezanya pandai, cerdik dan bijaksana. Dan untuk waktu ini kita bersama Ustaz untuk kita sambung kembali untuk kita nak tahu apa setinggi-tinggi bijaksana itu. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Datin DJ Monas. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang, saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian walau di mana anda berada, tengah driving ke, tengah diving ke. Ramai juga orang yang diving janji maknanya sampai-sampai dengar tu mana tengah masak kuih ke untuk suami nak balik dan sebagainya, maknanya sampai-sampai kita belajar satu benda dalam Pesona di Zahra, insyaAllah. Okey, jadi kita dah bincang apa itu pandai, apa itu cerdik, apa itu bijaksana. Dan kadang-kadang isteri yang kita anggap dia tu macam leceh lah, tak tahu apa-apalah, jangan ingat dia tak cerdik tau. Dia pengalaman dia jaga anak, pengalaman dia mengurus satu benda, Allah lahirkan kecerdikan dekat dia yang kita tak tahu kadang-kadang. Lepas tu kita kena sentiasa menghargai pasangan kita. Tak semua benda kita tahu tau. Sebab pandai ni banyak ruang bidang-bidang dia kan. Cerdik juga. Isteri kita walaupun nampak kat rumah je mungkin, dia ada pengalaman yang memang mahir bagi dia, yang Allah akhirnya berikan kepada dia kebaikan-kebaikan. Okay. Dan gabungan cerdik dengan pandai itulah dipanggil bijaksana. Okey. Dan dalam Islam Nabi namanya Ahyad atau Wahid, itu orang yang pintar atau berbijaksana. Disuruh kita ikuti benda itu, belajar, biar pandai, ada pengalaman, biar cerdik. Kemudian gabungan cerdik dan pandai itu bijaksana. Yang Allah sebut wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah akan diberikan kebaikan yang banyak. Dan kemudian disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila seseorang itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan mengajarkanmu dan Allah adalah mengetahui bagi segala sesuatu. Jadi maknanya setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bicara mengenai
Apabila kita dah ada usaha untuk jadi pandai belajar, usaha untuk cerdik ada pengalaman, gabungan antara cerdik dan pandai itu dipanggil hikmah atau bijaksana, dan disuruh kita bertakwa setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu Allah Subhanahu wa taala. Apa benda yang Allah bantu? Apa benda yang Allah bantu? 5 benda. 5 benda yang Allah bantu. Yang pertamanya dikurniakan setinggi-tinggi kebijaksanaan itu ada orang yang diberikan dipanggil firasat. Firasat ni rasa hati yang benar. Kan? Ada rasa hati yang benar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut bahawa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman. Dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasa hati yang tepat. Itu kadang-kadang kan isteri kita, contohnya walaupun di rumah, kan dia ada pengalaman menjaga anak, dia ada kecerdikan dengan yang Allah kurniakan kat dia tu. Dia ada kebijaksanaan yang kita tak nampak. Kadang-kadang hati dia ikhlas jaga anak di kat rumah. Allah kurniakan dia rasa hati yang kuat tau. Sebab setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah. 5 benda. Apa yang pertamanya firasat. Lepas tu kadang-kadang kita pelik ada orang yang maknanya isteri dia macam seolah tak tahu apa-apa, tapi dia tahu perangai-perangai suami itu. Daripada firasat tadilah, daripada rasa hati yang benar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah bagi kepada dia itu. Kan? Itu yang pertama, firasat. Yang kedua apa? Yang kedua dengan jalan kasyaf. Kasyaf ni maknanya Allah bukakan hijab mata dia atau hijab telinga dia. Kan dulu kan kita biasa dengar kisah bagaimana satu hari di Madinah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda maknanya sedang berkhutbah pada hari Jumaat di Madinah. Sedangkan ada satu kumpulan sahabat yang sedang berjuang di tanah Parsi. Jadi maknanya di tanah Parsi dia nak melalui satu bukit, tetapi bukit itu rupanya di belakang tu ada musuh. Allah kurniakan kasyaf kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh nampak. Kemudian tengah berkhutbah tiba-tiba Sayyidina Umar menjerit, "Wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat Muslim, jangan pergi ke bukit itu, musuh sedang menunggumu di belakang." Dekat sebalik di tanah Parsi sana, dibukakan hijab telinga bagi Panglima Islam. Dia mendengar macam suara Sayyidina Umar. Tak jadi dia untuk pergi ke tempat laluan bukit itu. Akhirnya selamat daripada kena serang ambush daripada tentera Parsi. Ini kasyaf. Padahal dah dirancang oleh tentera Parsi. Tentera Parsi telah bersedia untuk menyerang tentera Muslim. Tiba-tiba selangkah ke depan, orang Islam lebih dapat tahu lagi dengan cara kasyaf. Jadi maknanya setinggi-tinggi kebijaksanaan, maknanya itu dengan bila dibantu Allah Subhanahu wa taala antara kasyaf. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya iaitu dengan jalan mimpi. Mimpi. Jadi kalau dalam akhir zaman dalam hadis Nabi SAW, kalau orang itu beriman betul-betul hatinya dia menjaga kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul dengan sebenar-benarnya, maka Allah kurniakan paling kurang 1/40 mimpinya benar. Hari kita dapat lihat perkara yang berlaku pada tahun 1150 Masihi. 1150 Masihi ini dulu, ibu-ibu, kakak saya sekalian, ada 2 orang Yahudi yang menyamar. Dia menyamar jadi orang yang alim sangat daripada Maghribi. Dia duduk di Madinah. Bertahun-tahun dia brandingkan diri dia menjadi orang yang alim di Maghribi. Orang semua percaya. Rupa-rupanya dalam diam-diam dia menggali lubang untuk mencuri jasad Nabi SAW. Tak ada siapa yang tahu. Maka satu ketika Nabi SAW datang kepada mimpi satu orang panglima Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki dapat mimpi Nabi. Nabi datang, dia kata, "Tengok aku daripada 2 orang ini." Bangun tidur pagi-pagi, dia kata, "Apa maksud mimpi ni?" Tak tahu apa-apa. Bagilah ajak panglima dia semua pergi ke Madinah. Sampai di Madinah pun buntu lagi. Akhirnya maknanya dia terfikir, "Marilah kita buat kenduri, wajibkan semua datang." Dulu Madinah tak macam sekarang ramai orang. Maka diwajibkan semua datang. Gubernur Madinah wajibkan semua datang. Ketika datang dia tanya, "Ada tak yang orang tak datang lagi?" Ada 2 orang. Orang alim sangat, dia tak suka majlis ni. Maka apa kata Nuruddin Mahmud Az-Zanki, paksa dia datang. Ketika paksa dia datang, Nuruddin tengok, inilah orang yang ada dalam mimpi Nabi. Maka ketika dia kata layan jamu dia makan, maka dia dan panglima-panglima dia datang dan pergi ke rumah orang ni. Rupa-rupanya ada lubang
yang digali untuk mencuri jasad Nabi SAW. Kan? Maka kena tangkap orang ini dan dia mau tanya, macam mana engkau daripada negara Syam boleh tahu perancangan bertahun-tahun kami tipu orang Madinah? Sebab apa? Sebab setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang ketiga dengan jalan mimpi. Yang keempat iaitu dengan jalan laduni. Laduni ni apa? Laduni ni orang yang Allah kurniakan ilmu tanpa ada basic ilmu apa-apa. Kata contoh kan, dia memang maksudnya dalam bidang engineering contohnya. Tiba-tiba Allah bukakan satu ilmu, dia tahu urat-urat yang kalau bersimpul macam nak betulkan. Urut ni kan. Maknanya tak ada base ilmu. Itulah laduni. Maknanya Allah kurniakan bukakan ilmu yang tak pernah ada base, tak pernah ada basic pada dia tu. Dan yang kelima dengan jalan ilham. Ilham ni macam mana? Ilham ni beza dengan laduni. Ilham ni dia ada base ilmu. Contoh, katakan saya dalam bidang diving contohnya. Saya dah belajar ilmu diving, tiba-tiba macam mana nak, contoh macam dengan izin Allah SWT, saya mengajar bomba satu ketika, macam mana nak selesaikan, maknanya satu cangkuk yang dilekatkan antara kawan sebelah ni. Sebab kalau berpusing mencari mayat, dia tali itu akan terikat antara mereka. Macam cara dia. Saya pun maknanya waktu kita berfikir, tiba-tiba lekatkan dekat satu tempat ni dan betul, sangat praktikal. Sebab apa? Tiba-tiba datang dan belum tu boleh dipraktikalkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilham dia ada base ilmu. Laduni tak ada. Laduni itu yang kadang pelik, orang Islam dapat ilmu yang berbagai-bagai ni kan. Tapi syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maknanya setinggi-tinggi kebijaksanaan bila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang Allah bantu 5 benda tadilah, dengan jalan firasat, dengan jalan kasyaf, dengan jalan ilham, dan dengan jalan mimpi, dengan jalan ilham, dan dengan jalan laduni. 5 benda itu tadi. Jadi Nabi SAW ahyat yang sangat pintar. Kita menelusurilah kepintaran itu, kena belajar, kena ada pengalaman, kena bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa kecerdikan yang pernah dianugerahkan kepada orang soleh yang terdahulu, kepada umat Muhammad yang terdahulu, Allah kurniakan juga kepada kita insya-Allah. Wallahu alam. Kita berhenti sekejap berehat untuk kita bagi laluan kejap lagi kepada siapa-siapa pendengar yang ingin bertanya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera suri IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara pendengar yang budiman, bagaimanakah kita mengganggu kitaran air dengan kita misalnya menebang pokok dengan begitu banyak sekali? Ini menjejaskan, seperti kita tahu, tempat-tempat yang merupakan tadahan air. Walaupun kita katakan isu penjagaan air, pengurusan air terletak di bahu badan-badan ataupun syarikat-syarikat pengurusan dan bekalan air, tapi sebenar-benarnya kitalah yang merupakan orang yang nombor 1 bertanggungjawab
terhadap air. Menjadi kewajipan kita dari sudut fardu ain, kita boleh mungkin katakan begitu, dan dari sudut maqasid syariah, sebab di antara objektif syariat kita ialah untuk memelihara nyawa dan kehidupan dan keturunan. Hari ini sebenar-benarnya 1 bilion penduduk bumi, 1 bilion manusia di muka bumi ini tidak mendapat air bersih, dan 2.5 bilion manusia tidak mempunyai air untuk proses penyucian. Dan kita tahu penyucian atau taharah ini adalah sesuatu yang sangat kritikal bagi umat Islam salahnya. Dan malangnya 2.5 bilion manusia yang mempunyai masalah air ini tergolong orang-orang Islam sendiri. Jadi saya rasa kita perlulah sangat-sangat mengambil berat, menitik beratkan adab terhadap air ini, dan itu bermula dengan setiap individu mengambil cakna dan mengenal air itu dengan lebih dekat lagi. Mari bersama-sama saya, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, menjadi pengguna cekap air. Bersamalah kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kami di TikTok @Radio Ikim. Tidak kira di mana jua destinasi anda, Ikim FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di Ikim FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini untuk rancangan Pesona di Zahra, dan Alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Untuk waktu ini masih bincangkan tentang Asma'un Nabi, Uhaid dan Ahyad, dan bersama para mendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM, di YouTube Ikim Media. Untuk waktu ini bersama Ustaz, kita ada beberapa soalan Ustaz. Mungkin kita ambil untuk waktu ini. Ada yang bertanya Ustaz dan Negeri Sembilan, macam mana kita nak tahu firasat orang beriman? Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, pertama sekali firasat ni dia rasa hati tau. Okey, maksudnya contoh kan, kadang-kadang mungkin kalau kita jaga solat, mungkin para pendengar yang saya sayangi sekalian ada pernah maknanya ada pengalaman mengenai ini ya. Contoh kita nak pergi ke satu tempat, kemudian kita tiba-tiba terasa nak bawa lah beg ni. Dalam beg ni rupanya ada dokumen-dokumen yang penting yang kejap lagi rupanya nak pakai rupanya. Padahal kita tak pernah tahu pun macam mana, kenapa pentingnya beg ni nak dibawa. Itu firasat dipanggil. Jadi mana firasat orang beriman ni apabila dia bertakwa kepada Allah, maknanya kita balik kepada apa tu pandai, apa tu cerdik, apa tu bijak, dan setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setinggi-tingginya apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 5 dah tadi ya, antara firasat. Firasat ni macam rasa hati. Rasa hati ni dia bukan sangka-sangka tau. Sangka-sangka ni kita dah sempat fikir dulu, kita pun cakap dengan lelaki kita, jangan aku dah. Contoh. Kita cakap macam tu kan contoh. Itu bukan. Firasat ni memang tiba-tiba tak, maknanya terlintas begitu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan maknanya keputusan dalam hidup kita tu tepat dengan apa yang sesuai keperluan kita tu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Di FB Live Ikim FM pada waktu ini, Ummu Zubair bertanya, Ustaz, betulkah nama Ahyad ini adalah nama lain Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab Taurat? Bagaimana Ustaz? Okey. Jadi maknanya banyak nama-nama Nabi SAW yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Kalau kita baca kitab Ad-Dibai, ada disebutkan bagaimana mana Atta' bin Yasar kan, dia ni satu orang maknanya ahli kitab. Bapaknya mengajarkan dia kitab Taurat, dan ada satu lebaran yang dikoyak dan disimpan dalam peti. Falamma mata abi, ketika bapakku meninggal, aku buka peti itu. Rupanya di dalamnya ada terkandung bahawa akan lahir satu orang Nabi di akhir zaman. Kan? Maknanya
Nama-nama tu disebutlah dengan berbagai-bagai versi, termasuk ada di antara tu ayat. Maknanya antara Nabi, nama-nama Nabi SAW kan, yang pintar lah kan. Jadi maksudnya memang gelaran-gelaran nama-nama Nabi SAW dari 201 gelaran. Dan bila kita sebut mengenai nama Nabi yang pintar ini, sebagai umat Muhammad, kita tak boleh nak menjadi umat yang jahil. Kita tak boleh menjadi umat yang tak ada ilmu. Kita tak boleh nak jadi umat yang tak ada pengalaman. Kita tak boleh nak jadi umat yang tak bijak. So, tuntutlah ilmu, banyakkan pengalaman supaya kita maknanya dikurniakan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai umat Muhammad, kita mesti kena berusaha menjadi orang bertakwa supaya Allah anugerahkan setinggi-tinggi kebijaksanaan itu sesuai dengan firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka nanti Allah akan ajarkan kamu ilmu. Wallahualam. Alhamdulillah. Naimah Nur dari YouTube, Ustaz bertanya, bolehkah kita meniru langkah-langkah orang yang berjaya tapi berlainan watak dengan kita? Bagaimana Ustaz? Okay. Sebenarnya orang yang berjaya ni, dia mencetuskan sebab-sebab yang berjaya. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Zulkarnain itu menjadi Zulkarnain. Zulkarnain ni kalau ikut tarikh dia, dia ada dua versi. Satu ada yang ahli sejarah kata di Iskandar. Mana Iskandar? Zulkarnain. Ada yang kata Cyrus the Great, ada kata Iskandar the Great. Jadi kalau saya tengok kalau dipilih lah antara kedua-dua ini, saya suka sebagai Cyrus the Great. Pertama sekali, Cyrus the Great yang beriman. Alexander the Great tidak beriman. Cyrus the Great ni dia memang kalau dekat istana lama dia yang berada di Parsi, gambar lama dia ataupun ukiran lama dia memang dia ada maknanya ada memakai topi yang dua tanduk tu. Zulkarnain kan maksudnya dua tanduk. Jadi maknanya kenapa Zulkarnain menjadi orang yang hebat? Sebab ceritanya disebut dalam Al-Quran. Kerana dia selalu mengikuti sebab-sebab yang berjaya. Sebab tu fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa. Kita banyak jumpa surah Kahfi. Dia ikut sebab-sebab berjaya tu. Dia ikut jalan-jalan berjaya tu. Sebab tu kalau kita nak berjaya, kita kena tengok orang yang berjaya, macam mana cara dia berjaya. Kita cuba usaha menjadi macam mana dia boleh berjaya begitu. Kalau kita tengok orang berjaya, biasanya orang yang banyak baca contohnya. Kita tengok berjaya orang yang tidak berputus asa. Kita tengok orang berjaya, orang yang bekerja bersungguh-sungguh. Kita tengok orang yang berjaya, orang yang maknanya hormat orang lain. Kita tengok orang berjaya adalah orang yang maknanya buat benda itu tak bertangguh-tangguh. Kalau kita ikuti benda itu, maka kita juga akan dianugerahkan dengan berjaya mengikut secara sunatullah dipanggil. Betul, jadi orang berjaya kena kawan dengan orang berjaya, kena berusaha ikutilah sebab-sebab berjaya seperti mana mereka tu ikut. InsyaAllah akan dikurniakan kejayaan itu kepada kita juga. Wallahualam. Terima kasih. Siti Aisyah dari YouTube bertanya, Ustaz, wajarkah kita jadikan orang non-Muslim yang bijaksana sebagai ikon? Okey. Jadi maksudnya, macam saya sebut tadi kan, bahawa bijaksana ni dia bukan milik orang Islam saja. Maksudnya kalau dia pandai, dia belajar, dia ada pengalaman, dia cerdik. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Mana ada juga orang yang maknanya dia mengikuti cara tu, dia jadi bijaksana. Kan? Jadi maknanya kita dan disuruh kita untuk belajarlah daripada orang-orang yang bijak ini. Sebab dalam hadis yang disebut bahawa al-hikmah, kebijaksanaan tu dalatul mukmin. Maknanya hak orang mukmin yang hilang. Mana-mana kau dapat, kau kena ambil. Maknanya apa-apa kita jumpa orang ada bijaksana, kita akan tengok dia mesti ada cerdik dan pandai dia. Kita ikuti benda tu, kita akan dapat kebijaksanaan. Maka buah-buah kebijaksanaan tu kita ambil. Walaupun dia bukan Islam, dia ada kebiasaan, kita belajar daripada dia tu. Belajar kan untuk pandai, ingat tak? Belajar untuk pandai. Pengalaman untuk cerdik. Gabungan tu adalah maknanya bijaksana. Dan jangan lupa ketakwaan kepada Allah, jaga solat, jaga puasa, jaga hubungan dengan Allah, sentiasa redha, sentiasa memaafkan, sentiasa maknanya sabar berujian, maka Allah akan kurniakan 5, salah satu mungkin atau semua, ataupun mungkin mengikut apa yang
Allah kurniakan kepada kita setinggi-tinggi kebijaksanaan tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan lagi di FB Live Hikmah FM bertanya bagaimana kita nak bezakan perubatan melalui ilham atau ada unsur khurafat. Seperti yang menyatakan dia dengar tentang perubatan tradisional bedah batin sampai boleh keluarkan batu karang hanya dengan menggunakan batang buluh. Bagaimana Ustaz? Okey, kalau saya tengok perubatan-perubatan yang demikian itu, saya tidak begitu kemahiran untuk mengulas dia. Contoh, maknanya ada orang yang boleh mengeluarkan batu karang dengan buluh dan sebagainya. Wallahu a'lam caranya bagaimana. Jadi kalau anda kata ada orang macam itu, mungkin boleh kenalkan dengan saya perhatikan, saya tengok, dan kita mungkin boleh komen. Sebab kalau saya komen benda yang saya tak tahu, maka tidak adil. Mungkin ada orang cakap dia salah, belum tentu dia salah. Mungkin sebab ilmu yang ada pada kita ni, bila kita tak, maksudnya kita tengok dan kita kurang, kita akan bersangka buruk pada orang itu. Itu kan dalam hadis yang disebut bahawa almar'u aduwwu bima jahilah. Kata-kata hikmah kan, seseorang akan memusuhi benda dia tak tahu. Dia tak tahu, mungkin dia kata sesat lah, apalah. Sebab itu dalam JAKIM dulu, JAKIM dia hanya ada panel maknanya syariah dengan usuluddin. Sekarang dah ada panel tasawuf. Sebab tu dia revise balik, maksudnya fatwa-fatwa mengenai tasawuf yang terdahulu. Mungkin sebab dulu tak ada panel tasawuf dulu, hanya je syariah. Jadi satu ketika memang orang yang membahaskan tu mungkin tak faham, jadi mudah untuk dikata ni sesat ke tak betul ke. Tapi sekarang ada panel tasawuf, maknanya lebih mantap lagi dalam pembahasan mengenai tasawuf yang betul macam mana, tasawuf yang tak betul macam mana. Jadi kalau dalam bab perubatan Islam tu saya tak pernah jawab, sebab pembedahan lebih spesifik dia, pembedahan dengan buluh tu macam mana, wallahu alam. InsyaAllah nanti kalau saya ada peluang untuk saya perhati, saya terokai dan saya pelajari, nanti saya boleh komen benda itu. Wallahu alam. Alhamdulillah. Satu lagi soalan Ustaz di WhatsApp pada waktu ini bertanya, kalau disebut nama Rasulullah yang 201 tu, adakah kena selawat juga selepas itu? Okey, selawat ni maknanya kita memohonkan keselamatan dan kebaikan kepada Nabi SAW. Jadi tak kisahlah kalau anda kata, sebab tu kalau dalam kitab dipanggil contoh macam Barakah Makiyah. Barakah Makiyah tu setiap kali nama-nama Nabi tu dia ada selawat belakang dia kan. So kalau kita niatkan dia kepada Nabi SAW, boleh je untuk kita selawatkan kan. Itu maksudnya kalau paling tidak pun maknanya selawatlah dengan nama Nabi yang memang masyhur dan itu yang diberi oleh ayatnya, iaitu Muhammad. Kan? Kalau tidak, tiba-tiba kalau kita tak, maknanya orang yang tak faham, kita berselawat atas nama yang lain, orang cakap ni nama Nabi mana pula ni, orang tak faham, boleh salah sangka kan. Jadi biarlah yang masyhur yang semua orang faham kan. Selawat dengan nama Muhammad kan. Allahuakbar. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Ustaz. Mungkin untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan Ustaz. Baik, lebih kakak tuan-tuan sekalian, nama Nabi SAW Ahyad ataupun Uhid, makna yang pintar. Jadi mana sebagai umat Muhammad, kita umat Muhammad, kita nak ikuti macam mana yang Nabi ajarkan. Apa dia? Belajarlah banyak-banyak. Ibu-ibu belajarlah ilmu banyak-banyak, abang-abang ayah belajarlah ilmu banyak-banyak. Sekarang ni maknanya medium dia atau caranya banyak dah. Daripada radio ada, daripada TV ada, daripada mungkin maknanya media sosial ada. Kita bukan belajar dengan media sosial, kita dipanggil ambil knowledge review, pandai tu. Maknanya barulah kita merujuk pada guru-guru untuk dapat pengalaman, untuk kita lebih cerdik lagi. Kadang-kadang belajar daripada benda-benda macam ni sehala saja, jadi kita tak ada kecerdikan itu. Sebab bila kita pandai, maka mana kita telah keluar daripada kejahilan. Benda yang jahil tu benda yang diperangi dalam Islam. Disuruh kita pandai. Bila kita pandai atau berilmu, disuruh kita beramal untuk kita ada kecerdikan. Kemudian gabungan itulah dipanggil orang bijaksana kan. Jadi Nabi itu orang yang sangat-sangat bijaksana. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita perlu ikutlah kan, mana Nabi itu perlu jadi orang yang bijaksana, dan Nabi itu orang yang setinggi-tinggi kebijaksanaan dibantu oleh Allah. Kita pun berusahalah untuk jadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang dapat setinggi-tinggi kebijaksanaan jika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menganugerahkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada saya